لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di ruangan Facebook dan juga YouTube Masjid Kampung Siglap pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Masya-Allah, ya sudah meriah dah ruangan komen kita pada pagi ini tanpa perlu saya menunggu siapa nak masuk, siapa tak nak masuk. Okey. Jadi hari ini pertama sekali di situ Kak Liza Aziz kita. Tak apa ya panggil kakak. Okey. Liza Aziz kita. Dengan ucapan Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu dan admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat pagi Liza. Terima kasih kerana ada bersama dengan kita pada pagi ini. Seterusnya kita ada Kak Zah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga Ustazah sentiasa dalam keadaan sihat serta dirahmati Allah. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Kak Zah atas doanya. Dan kita ada Kak Nur Kamariah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan sahabat-sahabat Sabahul Khair. Oh, cakap Arab dia hari ni. Okay. Sabahul Nur. Alhamdulillah saya hadir. Alhamdulillah. Oh, Cik Salimah. Awal Cik Salimah komen hari ni. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Cik Salimah standard. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Salimah. Terima kasih Cik Salimah ada dengan saya pagi ini. Kak Som kita juga ada. Kak Som macam dah lama ya saya tak nampak ya. Memang pun cuma hari ni minggu lepas Kak Som datang tak kuliah kita? Macam tak ada. Okey tak apa. Ke memang Kak Som tak datang kuliah kuliah pagi Selasa ni? Okey tak apa. Alhamdulillah. Hari ini Kak Som ada dengan kita.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan teman-teman semua, selamat pagi dan selamat menuntut ilmu. Kak Johara juga dengan kita. Assalamualaikum Ustazah. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi Kak Johara. Dan terakhir di situ, terakhir ke? Oh tak, ramai lagi. Allah, okey. Rohaya kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, tim MKS dan semua dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Okey, rata-rata semua memberikan ucapan salam kepada kita. Okey, saya dah jawab tadi. Terima kasih daripada pihak saya dan juga pihak masjid kerana bersama dengan kami. Teruskan bersama dengan kami hinggalah ke akhir pengajian ini yang mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diperoleh untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita seharian. Baik, hari ini hampir full squad Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak bincang muka surat yang keberapa sebagaimana biasanya muslimah-muslimah yang saya kasihi. Boleh letakkan di ruangan komen. Muka surat berapa kita pagi ni? Ha, muka surat berapa? Hmm. Okey. Muka surat 362, last paragraph. Oh, Kak Som. Muka surat 362, last paragraph. Oh, semua 362 eh. Cik Salimah berapa Cik Salimah? Cik Salimah 377. Okey. Cik Salimah 377. Nampaknya Ustazah page lain. No, Ustazah page lain. Kejap ya. Mana Ustazah yang slide ni? Ustazah page lain pula. Ustazah page lain lah Kak Nur. Kejap ya. Ustazah sama dengan Cik Salimah rasanya. Ustazah pun tak ingat dah. Sebab dah lama dah buat slide ni ya. Okey. Ah, tak ingat dah muka surat berapa saya ni. Ni kenapa? Oh ada efek ya. Okey. Terima kasih. Baik. Kita berada, betul Cik Salimah. Okey, kita berada di bab yang ketujuh dan saya ingin mengambil perbincangan pada pagi ini sebagai mengakhiri bab kita yang ketujuh dan saya tahu kita baru je masuk bab yang ketujuh pada minggu lepas. Tapi saya tak nak bincang panjang-panjang lah ya. Bab ni memang panjang lagi. Cuma terbaiklah dihentikan saja perbincangan bab ini hingga pada perbincangan yang ingin saya bawa pada pagi ini. Kerana di belakang itu ada banyaklah ya isu-isu yang sebenarnya kalau nak bincang tu dia tertutup cantik tertutup cantik lagi indahlah bila kita bincang di kuliah yang tertutup kerana ada banyak isu-isu yang sensitif di situ. Jadi tak mengapa yang umum ni kita ambil sebagai perbincangan kita yang akhir. Mudah-mudahannya ia dapat memberikan kepada kita dengan satu konsep kefahaman tentang kesucian diri, apakah perkara-perkara yang boleh menjadikan kita ini apakah langkah yang boleh menjadikan kita ini sebagai seorang muslimah yang dapat menjaga kesucian diri kita. Baik, di bab kita yang ketujuh, halaman 377 tadi ada di kalangan muslimah dia berapa ya muka suratnya? Dan yang lain muka surat 392, ramai kata di perenggan yang terakhir. Ni semua copy paste ke apa ni? Last paragraph. 362 last paragraph di perenggan kita yang terakhir. Di situ, tapi saya bukan di perenggan yang terakhir ya. Saya di perenggan yang kedua. Di muka surat 377. Ya, perenggan yang kedua muka surat 377. Jadi kalau yang lain tu betul, 362 perenggan yang terakhir. Baik, di perenggan kita di sini, oh, Cik Kamaria pun ada. Alhamdulillah. Masya Allah. Kenapa hari ni semua orang masuk kelas? Boleh buat gitu. Kenapa hari ni semua orang masuk kelas? Orang tak masuk kelas marah. Orang masuk kelas, orang masuk kelas dia heran pula ya Ustazah ni. Ya Allah. Macam balik tiba-tiba ramai muslimat-muslimat yang biasalah yang saya kenal di sini. Okey, tak mengapa. Baik, di halaman 377, di sini ya, kita lihat menerangkan kepada kita tentang akibat seseorang yang melakukan perbuatan zina. Betul, pada minggu lepas kita dah bincangkan beberapa kesan bila seseorang dia melakukan perbuatan zina. Jadi antaranya yang kita bincangkan pada minggu lepas ialah ia akan menyebabkan seseorang menjadi fakir,
memendekkan usianya, menghitamkan wajah pelakunya dan melahirkan kemurkaan di antara manusia. Dan pada pagi ini ada beberapa lagi kesan yang disenaraikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini, iaitu dia terangkan kepada kita orang yang berzina juga akan menyebabkan hatinya menjadi tercerai-berai, mencerai-beraikan hati seseorang dan sekaligus membuatkan ianya sakit dan gelisah. Jadi kita ni jangan menjadikan zina itu sebagai perbuatan ataupun sesuatu yang memuaskan nafsu. Saya pun dah jelaskan ya pada minggu lepas, zina dia haram. Ia adalah perbuatan hubungan badan itu seksual yang haram. Kerana apa? Tidak berlakunya pernikahan antara lelaki dan perempuan. Jika hubungan seksual ini lelaki dan perempuan di luar pernikahan itu adalah perkara yang haram, apatah lagi jika sekiranya ianya dilakukan dengan sesama jenis. Ia lebih-lebih lagi perbuatan yang haram. Cuma penting juga untuk ditekankan, hubungan seksual itu hubungan badan ini bila ianya dilakukan dengan pasangan yang halal. Tapi tidak sesama jenis walaupun kata, "Oh saya dah nikah." Okey, tapi sama jenis itu tak halal ya. Dalam agama kita tidak membenarkan hal yang sedemikian. Namun kalau ia berlaku dengan yang selayaknya yang telah diaturkan oleh syariat seperti pernikahan antara lelaki dan wanita di situ yang halal, maka inilah yang akan menjadikan perbuatan ataupun hubungan seksual itu sebagai sesuatu yang halal. Sehingga ianya dianggap sebagai pahala sedekah. Ada di kalangan para sahabat Nabi, mereka pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah jika kami mendatangi isteri-isteri kami, adakah itu juga dianggap sebagai sedekah?" Jadi Nabi kata kepada mereka, bukankah itu adalah perkara yang halal? Apa hukumnya kalau kita buat dengan yang halal lah? Bukankah itu satu hal yang dibenarkan dalam agama, yang disyariatkan, yang mendatangkan pahala? Maka hal inilah kita lihat ia sebagai sesuatu yang dibenarkan. Namun, jika sekiranya perbuatan seksual itu berlaku di luar pernikahan, yang tidak halal dan sebagainya, inilah yang akan mengakibatkan seseorang itu terkena dengan penyakit-penyakit ini, iaitu mencerai-beraikan hatinya yang menyebabkan hatinya sakit. Sakit itu maksudnya resah, gelisah, tak tenang, kan, tidak bahagia kerana ada banyak isu yang berlaku antara dia dengan pihak perempuan ataupun pihak perempuan dengan pihak lelaki. Dan juga ia boleh menjauhkan pelakunya dari malaikat. Malaikat tidak mendekati orang yang melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ini perkara yang jelas. Yang mendekati kita bila kita melakukan perbuatan yang haram ialah syaitan. Bila syaitan ada, maka malaikat dia akan meminggir. Malaikat akan pergi. Jadi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, antaranya ialah zina ini, syaitanlah yang akan mendekati kita, malaikat akan menjauhi kita. Yang kita inginkan sekarang ialah malaikat itu ada dekat dengan kita sebagai bukan nak cakap sebagai pembantu tidak, tapi sebagai yang mencatat tu kan. Mencatat perkara-perkara yang baik. Walaupun malaikat jauh, malaikat bukan kata tak catat. Malaikat tetap catat. Cuma kebaikan itu, rahmat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lebih mudah ada pada diri kita bila malaikat dekat dengan kita. Kan contohnya ada antara hadis yang Nabi SAW beritahu kepada kita, seorang yang bila dia tidur dalam keadaan yang suci, yang dia mengambil wuduk, maka malaikat akan berada bersama dia, iaitu satu selimut bersama dengan dia. Maknanya menjaga dia daripada sebarang gangguan jin dan syaitan. Begitulah kita. Bila malaikat dekat dengan kita, syaitan ni dia akan rasa susah untuk mendekati, menggoda dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjebakkan kita ke dalam dosa dan maksiat. Jadi sebab tu penting malaikat dekat dengan kita. Namun bagaimana caranya? Ialah dengan banyak beramal soleh, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ini semua adalah perkara-perkara yang boleh mendekatkan malaikat pada diri kita. Menariknya dalam kitab kita di sini perbincangannya selain daripada menyebutkan tentang
tentang akibat zina ini, kita dapati bahawa di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada menyertakan kepada kita tentang peranan cemburu dalam diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cemburu ni amat penting dan ia dilihat sebagai antara sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dimuatkan kepada kita di sini tentang kisah Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Ubadah, dia ni pernah berkata beginilah, Sa'ad ni kata, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati la darabtuhu bisayfi ghaira musfahin." Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Sa'ad dia pernah kata, dia kata sekiranya aku melihat, hadis ini ada ya di perenggan yang berikutnya pada perbincangan kita yang tadi. Baik, sekiranya aku melihat seorang lelaki bersama dengan isteriku. Okay, bila dia kata Sa'ad bin Ubadah kata, kalau aku nampak isteri aku ni bersama dengan seorang lelaki, apa yang dia buat? Sudah tentu aku akan menebasnya dengan pedang. Aku akan menebas, dalam riwayat lain mengatakan aku akan menebas kedua-duanya, iaitu isteri dan lelaki itu dengan pedang aku. Ghaira musfah tu maksudnya tanpa peduli lagi. Maknanya dah tak nak fikir-fikir lagi lah. Begitulah. Ini menunjukkan kecemburuan yang ada pada Sa'ad bin Ubadah. Dan apa yang disebutkan oleh Ubadah, Sa'ad. Ubadah tu bapa dia. Sa'ad bin Ubadah. Apa yang disebutkan oleh Sa'ad bin Ubadah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Nabi kata, "Adakah kalian hairan dengan kecemburuan Sa'ad?" Sebab ada orang katalah kepada Nabi, teruklah Sa'ad tu Nabi. Dia sampai nak bunuh bini dia kalau dia nampak bini dia dengan lelaki lain. Ni teruk perangai dia, jealous tak bertempat. Jadi Nabi kata kepada mereka semua, "Ata'jabuna min ghairati Sa'din?" Adakah kalian rasa pelik? Adakah kalian rasa hairan dengan kecemburuan yang ada pada diri Sa'ad? Nabi pun kata gini, "Wallahi, demi Allah, la ana aghyaru min." Aku lebih cemburu daripada dia. Wallahu aghyaru minni, dan demi Allah, Allah itu lebih cemburu daripada aku. Wa min ajli ghairatillah, dan kerana kecemburuan Allah, haramal fawahish. Allah mengharamkan kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ma zahara minha, tidak kira sama ada yang zahir, yang nampak, wa ma batan, ataupun yang tersembunyi. Jadi ini kita nampak bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita peranan cemburu dalam hidup seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu pada hadis yang berikutnya, hadis ini disebutkan juga dalam kitab As-Sahihain, uh, Nabi menyebutkan tentang sifat cemburu ini sebagai antara sifat orang yang beriman. Sebab itu di sini Nabi kata, innallaha yagharu wa innal mu'mina yaghar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu dan orang mukmin juga memiliki kecemburuan. Okey, so di sini dia punya lafaz jelas. Okey, lafaznya sangat jelas menunjukkan bahawa orang yang beriman mereka ada sifat cemburu. Wa ghairatullah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kecemburuan Allah itu apa? Bagaimana? Nabi kata, kalau Allah cemburu itu ayyatiyal mu'minu ma harrama alaihi. Apabila seorang mukmin dia mengerjakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Jadi kita faham di sini Allah Subhanahu Wa Taala itu dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Okey, Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bila hamba-Nya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang Allah kata jangan buat, yang Allah kata ini dosa, yang Allah kata ini maksiat, kalau kamu buat kamu akan masuk dalam api neraka. Tapi bila seorang hamba dia masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan keji, tidak kira sama ada ianya zahir ataupun ianya batin. Sebagaimana pada hadis kita yang sebelumnya, yang hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau yang ini hadis riwayat Imam Muslim. Okay, jadi di sini kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki rasa cemburu bila hamba-Nya melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu tadi. Okay, cemburu Allah jangan samakan dengan cemburu kita ya, berbeza. Okey, itu adalah cemburu Allah itu kita tak boleh nak bayangkan sama macam cemburu kita sebentar ya.
Dia tak sama. Okey, so kita jangan bayangkan, oh Allah cemburu macam kita, tidak. Cuma yang kita faham di sini, uh, maaf cemburu Allah itu ialah kenapa ni? Cuma yang kita faham di sini, cemburu Allah itu ialah bila hamba melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Perbuatan-perbuatan yang keji. Tidak kira sama ada dilakukan secara zahir maupun yang dilakukan secara batin. Jadi, bila, itu berlaku, maksudnya bila kita ni buat perkara-perkara yang haram, itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala suka, yang menjadikan kita, eee, sekejap kenapa? Okey okey. Suara kita tersekat lah. Tak apalah yang penting cuma tak sedap saya nak berbual je macam ada something. Okey, baik. Maka kita lihat di sini, kecemburuan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada bila seorang hamba dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Bermakna, bila dia senang macam ni nak faham. Kecintaan kita kepada sesuatu akan menyebabkan adanya rasa tidak suka bila yang kita sayang itu kan melakukan perbuatan-perbuatan yang kita tak redha. Dia begitu. Dalam keadaan ini kita lihat okey, kita sesama makhluk. Okey, kita dengan pasangan, kita dengan, kawan-kawan kan, apa yang mendatangkan kecemburuan kita? Okey, kita dengan pasangan contohnya. Ini soalannya, boleh letak di ruangan komen. Kenapa kita cemburu? Kalau kita ada suami, okey, kenapa kita cemburu pada suami itu? Apa yang membuatkan ada timbulnya rasa cemburu bila kita dengan suami itu? Boleh letakkan di ruangan komen. Ke semua kadang-kadang kita in denial tau. Kita macam, aku tak jealous lah, aku tak bercemburu lah, tak ada, jealous, elok." Macam tu kan. Kita jangan, menafikan ya perasaan-perasaan yang begini. Cemburu ni, tadi kita sebutkan cemburu ni adalah sifat orang yang beriman. Jadi kalau kita ada rasa cemburu, ia bukan perkara yang salah. Itu adalah perkara yang benar yang seharusnya ada dalam diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan rasa, lemah ada cemburu ni. Kau cemburu, lemah. Kita gitu kan. Tak, cemburu ni bukan menunjukkan kita ni lemah. Cemburu bukan menyebabkan kita ni rasa insecure, begitu. Dia bukan keadaan-keadaan yang sedemikian. Bahkan cemburu itu bagus kerana ia adalah sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam kedua-dua hadis yang telah kita sebutkan itu tadi. Namun persoalan saya pada pagi ini, apakah perkara yang berlaku yang menyebabkan rasa cemburu itu timbul? Contoh kita dengan suami kita. Sila letakkan di ruangan komen. Saya nak lihat jawapan daripada jemaah muslimah kita. Ke semua rasa macam, nak tulis ni, takkan nak tulis ya. Secara umumlah, tak semestinya itu diri kita, kan. Tak semestinya diri kita, mungkin kita nampak orang lain, ataupun perkara-perkara yang berlaku di sekitar kita. Macam mana? Senyap je? Kenapa dah senyap? Tidak ada jawapan ke macam mana? Okey, Kak Som kita, kalau pasangan kita ada kekasih lain, Masya Allah. Ini macam Sa'ad tadi, kan Sa'ad bin Ubadah. Kerana rasa cinta dan sayang. Okey betul, okey betul. Kalau pasangan kita ada kekasih lain, itu yang menyebabkan timbul rasa cemburu. Ada yang lain, Ana, kalau suami berbual dengan wanita lain, takut nanti suami tinggalkan kita. Suka. Itu bukan suka tu Ana. Ya Allah, boleh ketawa gelas. Oh, itu rasa takut suami tinggalkan kita. Takkanlah berbual dengan wanita lain terus suami nak tinggalkan kita. Ini melampau sangat. Tapi okeylah. Dia kalau kita nampak suami tu berbual dengan orang lain, timbul rasa cemburu. Okey. Ada yang lain, contoh yang lain boleh kita ni dapatkan?
Kak Noh ada ni tak? Ada contoh tak? Cik Yah ada dekat sini, Cik Yah ada contoh? Okey, Fira Rosa, cemburu sebab kasih dan sayang. Ah, Kadang dengan handphone pun boleh cemburu sebab dia asyik main game je. Oh, gitu. Boleh saya boleh terima dengan handphone pun kita jealous kan? Betul juga. Main game ke main apa? Kita pun awak dia asyik main tengok handphone je kan. Kita kat depan mata tak nak tengok, tengok handphone je. Main game ke main tengok benda lain lah. Okey, Cik Ya kata apa? Kita jadi cemburu sebab kita jadi cemburu kerana kita rasa dia milik kita seorang. Tak rela berbagi. Masya Allah ayatnya. Tak rela berbagi. Gitu ya Cik? Cik Ya. Ayat Cik Ya tinggilah. Tak rela berbagi. Oh, cik kan main lagi Cik Ya. Macam drama. Cik Salimah ada apa-apa tak nak cakap? Nak menyokong kata-kata Cik Razia kita pagi ni? Tak ada. Kak Zah senyap ya? Okey Kak Noh. Cemburu sebab sayang lah Ustazah. Mestilah sayang. Sebab tu kita ada rasa cemburu. Kan? Cemburu tu timbul kerana kita sayang. Kalau kita hilang kasih sayang daripada hati ni pada pasangan kan ataupun seseorang, kita dah tak kisahlah dia nak buat apa. Kita dah tak kisah dah dia nak dengan siapa ke apa kan, dia tak menjadi masalah. Sebab itu di sini okey, terima kasih kepada jawapan-jawapan yang diberikan oleh muslimah-muslimah kita. Saya suka dengan jawapan-jawapan yang diberikan, masya-Allah tabarakallah. Cuma yang penting di sini bagaimana kita ni sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah meletakkan kecemburuan tu pada tempat yang betul. Kita tidak boleh meletakkan ia di tempat yang salah sehingga menyebabkan berlakulah pergaduhan. Kalau dah hari-hari sampai kalau suami kita berbual kan, nak beli barang dengan makcik dekat pasar pun kita dah jealous, itu masalah. Itu masalah kan. Kalau suami kita berbual dengan kawan dia dekat tempat kerja pun dah jadi masalah, itu memang isu yang besar. Jadi sebab tu ia perlu dikawal. Lihat pada situasi, lihat pada keadaan. Cemburu ini baik. Okay, kalau kita lihat di sini, saya ada berikan satu situasi. Kenapa kita ni sebagai orang yang beriman, bila kita bernikah, kita ada pasangan yang halal, kita perlu ada rasa cemburu. Kerana ianya menjaga hubungan suami isteri. Okey, ia menjaga hubungan suami isteri. Jadi, kita lihat satu keadaan yang begini ya muslimah. Kenapa cemburu itu boleh menjaga hubungan suami isteri? Sebabnya begini, kalau kita tak ada perasaan cemburu ni kan, kita akan biarkan saja suami kita nak buat apa dengan yang bukan mahramnya, dengan orang yang mungkin kalau suami kita ni dia nak menggedik ke ataupun isteri pun boleh jugalah ya. Kadang-kadang ini menjadi isu juga. Bila kita tak kisah suami nak keluar dengan siapa, dia nak duduk berdua-duaan dengan siapa, ataupun isteri jugalah. Kalau suami tak kisah, isteri nak berbual dengan siapa, isteri nak duduk dengan siapa, dia nak pergi mana dengan siapa. Kalau tak kisah perkara-perkara ini, ianya boleh menyebabkan hubungan suami isteri itu menjadi jauh dan menyebabkan juga kita ni tak menjaga suami ataupun pasangan. Kerana tujuan pernikahan itu ialah untuk menjaga antara satu dan yang lain agar terhindar daripada perbuatan zina. Kan? Supaya kita masing-masing dapat menjaga pasangan kita agar dia tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan zina ataupun mendekati perbuatan zina. Jadi, kalau keberadaan pasangan tidak menyebabkan kita ini ada, maksudnya cemburu tu tak ada kan, dia akan menjadikan maaf, apa gunanya kalau sekiranya dia tak sampai lagi, ayat tak sampai lagi jap. Macam mana susun? Apa gunanya kalau sekiranya kita ni bernikah tetapi pasangan kita masih lagi dekat dengan perbuatan zina? Ataupun kita masih lagi dekat dengan perbuatan zina. Kita tak kisah kita nak bertepuk tampar dengan siapa, kita nak berbual menggedik dengan siapa, nak berbual manja-manja dengan siapa. Kita dah tak kisah dah perkara itu. Apa gunanya kita bernikah? Jadi sebab tu kita ada suami, kita ada isteri, tujuannya ialah untuk membenteng anasir-anasir luar iaitu perkara-perkara yang haram ini dekat pada diri kita. Jadi cemburu ni dia menjadi antara sifat orang yang beriman untuk menjaga hubungan suami isteri itu tadi. Makanya begini, bila kita nampak pasangan kita, tak kira
untuk suami ataupun untuk isteri. Hampir kepada zina. Okay, contoh, tadilah ada bagi contoh, suami kita ada kekasih lain. Ini dah memang perkara yang tak boleh. Kan? Kekasih bukan isteri. Kalau isteri lain tu boleh. Itu beza. Kita jangan pula kan nanti kekasih ni beza. Kekasih tu maknanya bukan halal. Jadi kita nampak di sini, bila suami itu dia ada kekasih lain, adakah kita nak membiarkan? Jadi kita cemburu. Kan perasaan cemburu tu datang terlebih dahulu untuk menghalang perbuatan tersebut kerana kita tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Bermakna kecemburuan di kalangan suami isteri ini ianya berlaku apabila kita melihat pasangan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau isteri dia membuka auratnya yang menyebabkan orang lain boleh melihat auratnya, suami cemburu, cantik. Ini adalah perkara yang tepat. Okey. Contoh, kita sebagai isteri, suami kita mungkinlah dia keluar daripada rumah ni kan, tak pakai baju ke, ini perkara yang tak elok lah kan. Tak pakai baju, pakai seluar pendek, menunjukkan auratnya. Suami kita masuk, kita cakap dengan suami kita, ini tak elok, tak bagus kan. Kita memanglah cemburu nanti wanita lain nampak semua kan tak bagus macam ni. Kalau dia kata, oh cemburu, memang saya cemburu, akui saja. Kerana itu memang sifat seorang wanita dan juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menegur suami kita yang kita lihat melakukan perbuatan yang boleh mengundang perkara-perkara yang menyebabkan dia kepada zina, kita tegur, itulah peranan cemburu tu akan menyebabkan kita tegur dan akhirnya suami itu faham. Okey, ataupun isteri tu faham perkara ini tak boleh dilakukan kerana isteri saya tak suka, suami saya tak suka, ia boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya. Jadi inilah kepentingan cemburu dalam kehidupan kita sebagai suami dan isteri agar ianya dapat menghalang kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan zina. Kita jangan memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Maksud di sini apa pun yang nak dibuat oleh pasangan, ia memerlukan kepada batas. Okey, suami kita perlu bekerja, dia ada teman kawan-kawan klik perempuan di tempat kerja, okey, sebatas pekerjaan sahaja. Selebihnya tidak. Dia begitu. Jadi kalau suami kita berbual dengan wanita kan kerana pekerjaan, okey saja. Tapi kalau dah lebih-lebih, tidaklah. Di situlah kita memainkan peranan sebagai seorang isteri. Kalau sekiranya suami itu tiba-tiba dah dia terlupa kan, terlupa kawan dah mula curhat, guna perkataan curhat, kawan perempuan dah mula keluarkan dah mula cerita perihal rumah tangga dia, dah cerita pasal tu pasal ni, dah kongsi semacam-macam, heart to heart orang kata kan. Ini merupakan red flag. Okey, bibit-bibit yang boleh membawa kepada next phase. Faham ni maksud saya? Itu adalah perkara yang boleh mendatangkan fitnah dan boleh juga menjadikan hubungan yang sekadar teman itu beralih kepada bukan sekadar teman yang biasa. Ini bahaya. Jadi sebagai pasangan, okey, bila kita rasa cemburu itu bagus kerana ianya akan menghalang daripada satu yang biasa menjadi luar biasa. Kita dapat menghalang. So kita tak boleh biarkan. Tak apalah, saya ni open minded, okey je. Awak text lah dengan mana-mana perempuan, saya okey je. Cemburu, awak cemburu. Jangan. Yang bukan gitu. Kita mesti ada perasaan itu supaya dapat menghalang perkara-perkara yang tak baik berlaku di kemudian hari. Okey. Jadi inilah kenapa Nabi SAW menyebutkan orang yang beriman mereka itu juga cemburu. Kerana cemburu itu baik bagi menjaga diri kita dan juga pasangan itu agar tidak terjebak daripada perbuatan-perbuatan yang diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada situ juga kita akan jadi pasangan yang saling hormat menghormati. Kita tahu kan dalam keadaan kita bekerja, kita tahu oh suami saya tak sukalah kalau saya keluar mungkin kita nak keluar makan dengan kita punya colleague lelaki, suami saya tak suka, dia menjaga perkara itu. Kita jangan rasa oh ini semualah agama ni tak ni lah, tak open minded. Tapi tidak, sebenarnya untuk menjaga kan. Dia tak selesa tau. Kalau orang yang dah biasa menjaga kan hubungan lelaki dengan perempuan, kita tak selesa kalau kita duduk semeja dengan orang lelaki untuk makan sebagainya kan. Kalau saya memang saya tak selesa. Lihat pada keadaan jugalah kan. Jadi macam kita nampak di sini, bila suami dia menjaga isteri ataupun isteri dia menjaga suaminya, dia akan dapat menjaga diri dia. Supaya pergaulan dengan wanita yang bukan mahram, lelaki yang bukan mahram tidak terlalu bebas.
sehingga lupa tentang adab, batas pergaulan kan. Jadi bila kita faham, oh isteri saya tak suka macam ini, suami saya tak suka macam ni, kita akan saling menghormati antara satu dan yang lain. Kita respect apa yang isteri kita rasa, kita respect apa yang suami kita rasa. Kerana cemburu itu tadi. Okey, kemudian menghalang dari melakukan dosa dan maksiat. Ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Bila cemburu tu ada, ini akan dapat kita tahu, nanti kan suami I jealous pula macam tu kan. Tak elok lah macam tu kan. Kita kan fikir tak elok kan macam tu kan. Makanya kita sendiri akan meletakkan barrier atau meletakkan satu batasan antara perbuatan yang tak baik itulah dengan orang yang bukan mahram. So itu jelas. Kan kita nampak nanti kan suami isteri saya cakap apa. Dia selalu dia guna macam tu kan. Isteri saya cakap apa pula nanti kalau orang lain nampak ke apa kan nanti sampai pada isteri aku masalah pula. Nanti kalau suami saya, orang lain sampaikan kepada suami saya masalah pula kan jadi sedemikian. Maka di sini kita nampak semua itu dia akan berlaku dalam kondisi yang terkawal, bukan melampau. Okey, dalam kondisi yang terkawal. Sebab cemburu ini dia baik, tetapi kalau ia sudah melampau-lampau, itu juga akan bawa kepada kebinasaan. Apa pun yang kita buat dia mesti dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan yang sederhana, okey, dalam keadaan yang betul. Jika ia diletakkan di tempat yang betul, maka betullah keadaannya. Tapi jika salah, dia akan menghasilkan sesuatu kesan yang salah kepada perbuatan tersebut. Sebab saya juga tidak nafikan kerana cemburu orang juga boleh bercerai-berai. Kerana cemburu juga dia menyebabkan hubungan suami isteri kita menjadi bermasalah. Kerana cemburu ia juga akan menyebabkan banyak isu-isu yang tak sepatutnya ada dalam rumah tangga. Sebab itu di sini walaupun kita kata, walaupun Nabi kata cemburu ini adalah sifat orang yang beriman, tetapi bagaimana kita nak install dia bukan install actually itu saya saja guna perkataan tu. Bagaimana kita nak letakkan rasa cemburu itu dalam diri ni pada tempat yang betul. Iaitu bila kita melihat okey, pasangan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, bila pasangan dia hampir untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, contohnya mendekati zina, mula nak bermesra-mesra dengan yang bukan mahram, kan di sini kan kitalah ke hadapan membantu pasangan tersebut agar dia tidak terus-terusan hanyut dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah keperluan cemburu dalam kehidupan pasangan suami isteri, kepentingan yang perlu ada dan tak boleh dihilangkan. Jangan terlampau open sehingga open minded lah maksud saya, terlampau memberikan, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa itulah nanti kemudian harinya menjadi apa-apa. Okay, bila dah menjadi apa-apa, cuba kita muhasabah kembali apa sebabnya. Besar kemungkinan ialah kerana kita kurang cemburu ataupun kerana kita tak kisah apa yang nak dilakukan oleh pasangan kita. Sehingga berlakulah hal-hal yang tak sepatutnya. Okey, baik. Sebab tu di sini kalau kita rujuk dalam perenggan yang berikutnya, masih lagi menjelaskan kepada kita hadis-hadis tentang cemburu, iaitu disebutkan dalam As-Sahihain dari Nabi SAW bahawasanya baginda bersabda, "La ahada aghyaru minallah." Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai para hambanya. Jadi bila hambanya melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, Allah Subhanahu Wa Taala rasa cemburu di situ. Oleh kerana itu, min ajli zalika haramal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Okey, awal perenggan hadis ini sama sebagaimana hadis yang saya muatkan di slide kita di awal tadi. Iaitu oleh kerana itu dia mengharamkan perbuatan-perbuatan keji baik yang zahir maupun yang tersembunyi. Tidak ada wala ahada ahabbu ilaihi la uzru minallah. Tidak ada yang lebih mencintai uzur itu alasan daripada Allah. Dengan itu juga min ajli zalika arsalar rusula mubashshirina wa munzirin. Maka dari itu dia mengutuskan para rasulnya sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Wala ahada ahabbu ilaihil madahu minallah. Tidak ada yang lebih mencintai pujian daripada Allah. Oleh sebab itu wa min ajli zalika athna ala nafsi. Oleh sebab itu dia memuji dirinya sendiri. Jadi ini kita lihat tiga sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ada cemburu. Cemburunya bila? Bila hambanya yang dikasihi, yang sangat Allah Subhanahu Wa Taala cintai, melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Sebab itu Allah arahkan kita, perintahkan kita agar tinggalkan perbuatan-perbuatan yang haram.
Bila seseorang meninggalkan perbuatan yang haram, Allah berikan cinta dan kasih sayangnya. Okey, yang sepenuhnya kepada hambanya itu. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala di sini juga Nabi sebutkan memiliki maaf kepada hambanya. Ini juga tanda cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya. Maka sebab itu Nabi kata Allah berikan, Allah utuskan kepada kita dengan Rasul yang membawa kepada kita dengan berita gembira dan juga memberikan peringatan. Tujuannya apa? Berita gembira sebagai motivasi agar kita sentiasa berada di atas jalan kebenaran, jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai peringatan itulah agar kita menjadi hamba-Nya yang berusaha menjauhkan diri kita daripada azab dan api neraka. Dan seterusnya pada sifat Allah yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada pujian. Okey, Allah cinta kepada pujian. Tidak ada yang lebih mencintai pujian itu berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Allah memuji dirinya sendiri. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang dia tu bagaimana Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah itu Maha segala-galanya. Itu adalah Allah memuji kekuasaannya. Allah menunjukkan kepada kita bagaimana hebatnya Dia sebagai Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita. Di situ kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan puja dan puji atasnya ya sehingga tidak ada yang layak untuk mengatasi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang penting di sini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahawa cemburunya Allah apabila hamba itu melakukan perbuatan-perbuatan keji, tidak kira sama ada hamba tersebut melakukannya secara terang-terangan maupun secara rahsia. Kerana begini ya muslimah, dosa ini bukan hanya yang nampak, tetapi ada dosa yang tak nampak. Okey, dosa tak nampak ni maksud saya ialah ada dosa yang orang lain nampak kita buat dosa. Tetapi ada orang dia buat dosa di saat dia sendirian, di saat orang lain tidak melihat keadaan diri dia. Kerana dia tahu ni kalau buat depan tengah-tengah orang nanti orang hina aku kan. Dia buat di belakang, maksudnya tertutup, orang lain tak nampak. Jadi kekejian yang ada pada diri dia tidak diketahui oleh orang lain. Cuma sebagai orang yang beriman, kita tahu Allah itu Maha mengetahui apa yang kita buat. Tidak kira sama ada di halayak ramai ataupun secara sendirian. Sebab itu Allah haramkan kita buat perkara dosa ini di halayak ramai maupun ketika kita sendirian. Okey, jadi kita perlu hati-hatilah di sini. Jangan mentang-mentang orang tak nampak, kita rasa kita selamat. Tetapi kita tidak pernah selamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah itu Maha melihat. Allah Maha mengetahui dan ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, tidak kira yang baik maupun yang tidak baik. Baik, di sini ada hadis yang lain ya di bawah itu disebutkan dalam As-Sahihain tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pelaksanaan salat gerhana bahawasanya baginda bersabda, "Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi innahu la ahada aghyaru minallah." Sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita. Ini menunjukkan kita ada 3 hadis tau sekarang. Maaf, 4, 4. 4 hadis yang menjelaskan tentang kecemburuan. Okey. Hadis yang pertama, hadis yang kedua menggabungkan kecemburuan, maaf bukan menggabungkan, menjelaskan kepada kita kecemburuan hamba dan juga bagaimana kecemburuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis kita yang ketiga dan hadis kita yang keempat menceritakan tentang kecemburuan Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menyokong hadis yang pertama dan yang kedua. Baik, hadis kita yang keempat di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan setelah solat gerhana. Jadi Nabi seru kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tidak ada, demi Allah, tidaklah ada yang lebih cemburu daripada Allah jika hamba-Nya yang lelaki, okey, yang lelaki ataupun yang perempuan melakukan zina. Untuk menunjukkan kepada kita bahawa perbuatan zina ini adalah perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bila melihat ada hamba-Nya yang melanggar larangan itu, timbullah rasa cemburu pada Allah. Sekali lagi saya ingatkan cemburu ini dia tak sama sebagaimana makhluk rasa cemburu. Bagaimana? Jangan tanya kepada saya. Okey, kita jangan fikir. Yang penting kita tahu kita beriman Allah
Allah Subhanahu Wa Taala cemburu bila hamba-Nya melakukan dosa. That's it. Itu saja. Tapi namun nak fikir macam mana Allah cemburu tu semua tak perlu. Yang kita beriman sekarang, Allah Subhanahu Wa Taala cemburu bila hamba-Nya melakukan perbuatan dosa, maksiat, antaranya ialah di sini perbuatan zina. Tidak kira sama ada hamba itu lelaki maupun wanita. Baik, wahai umat Muhammad, lalu Nabi SAW seru sekali lagi. Wahai umat Muhammad, demi Allah, wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu, kalau sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wala bakaitum kathira. Kalian akan ketawa sedikit dan kalian akan lebih banyak menangis. Ini juga peringatannya untuk diri kita. Jangan banyak sangat ketawa, nanti hatinya mati. Okey. Kita ni ada keadaan nak ketawa bolehlah, tapi bukan ketawa je kan. Ketawa je sepanjang masanya, bukan begitu. Maka di sini Nabi kata kalau kita tahu banyak perkara sebagaimana yang Nabi SAW ketahui, kita akan lebih banyak menangis kerana mengingatkan kematian, mengingatkan tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan tentang dosa-dosa kita, kan? Berbanding dengan ketawa. Ketawa tu akan menjadi sedikit. Jadi ini semua cara-cara seorang hamba itu nak menghidupkan hati dia. Okey. Meninggalkan perbuatan zina ialah cara untuk kita menghidupkan hati kita sebagai seorang muslimah. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan kita lalai. Contohnya banyak ketawa kan, itu juga akan menyebabkan hati kita hidup. Menangis kerana mengenangkan dosa-dosa juga akan menyebabkan hati kita ini sentiasa nak mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berzikir kepada Allah. Itulah yang menyebabkan hati kita menjadi hati yang sentiasa tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesemua keadaan ini menyebabkan jiwa seorang hamba dia dekat kepada Allah dan itulah yang menjadikan hatinya jauh daripada penyakit hati. Kesimpulannya begitu. Okey, daripada apa yang cuba disampaikan dalam teks itu tadi. Yang penting di sini kemudian baginda mengangkat kedua tangannya seraya berkata, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya? Maknanya aku telah menyampaikan tentang kecemburuan Allah, aku telah menyampaikan tentang banyak menangis, tentang kurangnya ketawa, kan? Tentang hal kehidupan yang ada di sekitar, bagaimana kita sebagai seorang hamba ini perlu menjauhi perbuatan-perbuatan zina, sama ada perbuatan itu yang dilakukan di halayak ramai maupun perkara tersebut dilakukan secara bersendirian. Jadi hal-hal yang begini Nabi SAW ingatkan kepada kita agar kita ni tidak terus-terusan berada di atas jalan yang lalai ataupun jalan yang menyimpang. Jika seseorang hamba itu dia sudah terkeluar daripada jalan yang lurus, maka tugasnya, tanggungjawabnya ialah mengembalikan dirinya masuk ke dalam tracknya yang betul. Jadi itu tugas kita ya muslimah. Dalam hidup, kita ni, bagi saya hidup kita begini. Semua orang memiliki history ataupun sejarah latar belakang kehidupan yang tersendiri. Okay? Kita mungkin dulu kita ada buat perkara-perkara yang tidak baik. Mungkin dulu kita ada buat kesilapan. Mengapalah, itu sejarah. Okay, sejarah itu tetap sejarah. Yang penting sekarang bagaimana kita pada hari ini. Kita pada hari ini nak jadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan kerana kita hendak menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak menjadikan diri kita seorang muslimah yang hatinya sentiasa hidup. Maka sebab itu kita ini tak apa. Kalau kita ada buat perkara-perkara yang Allah larang di masa lampau kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan perbuatan itu. Okey? Namun kita pada hari ini bagaimana? Terus-terusan menjadi hamba Allah yang beramal soleh, taat kepada Allah, belajar ilmu agama, dekat dengan orang yang baik-baik, berkawan dengan orang yang soleh-soleha. Dalam keadaan-keadaan yang begini, insya-Allah diri kita akan terjaga dan akhirnya perbuatan-perbuatan yang dulu mungkin kita pernah lakukan, zina contohnya ya, zina ataupun hal-hal yang mendekatkan kita kepada perzinahan. Hal ini insya-Allah kita dapat jauhi kerana kita dah mengubah cara kehidupan kita yang dulu tidak baik kepada cara yang lebih baik. Okey. Baik, seterusnya akhir perbincangan di sini ya, kita lihat. Dalam penyebutan dosa besar ini iaitu zina secara khusus seusai solat gerhana terdapat satu rahsia indah
yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mengamatinya secara saksama, iaitu fenomena zina merupakan tanda kehancuran alam, sekaligus merupakan salah satu tanda hari kiamat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain. As-Sahihain itu kitab Al-Bukhari dan juga kitab Imam Muslim. Dari Anas bin Malik, dia berkata, sungguh aku akan menyampaikan satu hadis yang belum pernah disampaikan kepada kalian. Aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita antara tanda hari kiamat. Okey. Antara tanda hari kiamat di sini ada 6 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yazharal jahlu. Nabi kata antara tanda hari kiamat ialah ilmu diangkat, zahirlah kejahilan. Apa maksud ilmu diangkat? Itu soalan. Apa maksud ilmu diangkat dan zahir kejahilan? Sekejap ya, bateri nak habis. Senyapnya. Okey, Liza, apa maksud ilmu diangkat? Nabi kata antara tanda hari kiamat ialah ilmu diangkat. Ana kata meninggalnya para ulama, okey. Boleh, meninggalnya para ulama lagi. Banyak para ulama yang wafat sama dengan Kak Som di situ. Oh, semua kata banyaknya, banyak wafatnya para ulama. Kurang, ramai kata wafat para ulama. Dengan meninggalnya ulama-ulama. Okey, ilmu diangkat. Baik. Kalau yazharul jahl, zahir kejahilan, maknanya apa? Orang yang jahil yang mengajar ilmu. Okey, lagi? Cantik jawapan ni. Orang yang jahil yang mengajar ilmu. Kak Sem seorang je nak jawab ni. Okey, anak. Banyak kebatilan yang tersebar. Okey, betul. Lagi? Dua je jawapan. Banyak kebatilan yang tersebar. Okey, Vera Rosa nama dia. Vera Rosa kata apa? Banyak orang jahil tapi dimuliakan. Masya Allah. Ada lagi tak? Cik Ya nak jawab tak Cik Ya? Okey, Kak Johara kita. Salah tafsir bukan taksir. Salah tafsir Al-Quran dan hadis. Okay, setuju. Saya boleh ambil semua jawapan yang diberikan oleh jemaah muslimah kita semuanya di sini. Kalau kita kata min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilm. Tadi ramai katalah ramai ulama yang Cik Ya kata apa? Ramai yang mengamal perkara batil dan bid'ah. Okey, boleh juga. Baik, bila kita kata tadi diangkatnya ilmu bermakna ilmu itu hilang. Ilmu itu hilang. Bagaimana tadi kata wafatnya para ulama. Boleh juga disebutkan dengan maksud yang sedemikian. Kita juga boleh kata begini, ilmu itu ada tetapi orang tak nak belajar. Ini juga boleh kita panggil sebagai ilmu tu hilang, ilmu tu diangkat. Ilmu tentang agama ni banyak kan, ramai orang ajar mengaji, ramai orang yang mengajar ilmu agama, tetapi ia tak berapa popular lah. Dia tak berapa digemari. Berbeza dengan kalau orang nyanyi-nyanyi. Ustazah Sakinah kalau nyanyi, video dia mesti beza kan? Dia akan ada satu outstanding views lah nanti kan dia macam itu kan. Beza kalau kita buat perkara yang lalai, kita buat perkara yang tak ada apa-apa sangat lah, benda-benda apa-apa mepek-mepek ni kan. Ramai orang lihat, ramai orang view, ramai orang suka. Tapi kalau bab ilmu ni, orang tak berapa minat. Ini juga boleh disebutkan sebagai ilmu tu hilang, diangkat. Ada juga yang menyebutkan bahawa nanti ada beberapa ilmu yang
yang tak popular kan, contoh ilmu faraid, ilmu-ilmu yang akan, menjadi, uh, ilmu yang tak berapa ramailah orang mahir tentang hal tersebut. Tapi itu semua, bukan perbincangan, pelbagai pendapat yang ada tentang hal tersebut. Namun bagi saya lah, ilmu ini pada hari ini, dia adalah sesuatu yang tak berapa digemari, tak berapa diminati. Kalau ramai pun macam macam kita lihat kepada yang kedua lah. Okey, kalau ramai orang minat kepada ilmu, ilmu yang tadilah yang kata orang tu tidak ada credibility untuk mengajar, tetapi dan dia jahil, tetapi ramai orang suka. Inilah yang kita kata kejahilan itu berleluasa. Kejahilan itu ada di mana-mana. Ramai orang yang tidak ada ilmu, bila dia bercakap tentang sesuatu, okey, diterima pula. Tetapi orang yang ada ilmu, orang tak nak dengar. Ini juga kita boleh lihatlah pada konteks hari ini kan bagaimana kejahilan sangat nampak dan sangat jelas di depan mata kita. Kita kata, dia ni tak ada apa-apa tapi dia cakap bukan main lagi. Ramai orang, ni bukan jealous bukan cemburu. Tetapi kita risau bahawa keilmuan itu pada hari ini bukan menjadi kayu ukur lagi ketika seseorang berbicara. Kan kita nampak begitu. Keilmuan ataupun ilmu yang betul bukan lagi menjadi sesuatu yang diutamakan ketika seseorang dia nak mengajar. Kita tadi dah kata, dia nak mengajar, dia nak bercakap. Jadi kalau tak ada ilmu pun, kalau berbual yang merepek-merepek pun tak apa. Yang penting pandai cakap. Yang penting pandai cakap. Kalau pandai cakap, pandai pusing, pandai cakap tu, pandai cakap ini, insya-Allah bolehlah ke depan. Macam itu keadaannya kan. So kita kena faham, ini adalah tanda-tanda hari kiamat yang Nabi SAW sebutkan. So bila kita nak belajar, sekarang ni dua-dua perkara ni tentang tanda pertama dan tanda yang kedua, ilmu hilang, zahirnya kejahilan, ia berkaitan tentang kita pada hari ini ataupun peringatan untuk kita pada hari ini. Bila kita nak belajar, sekarang ini kita perlu pilih guru yang bagaimana. Okey, kemudian bila kita nak belajar di sini, kita perlu sumber yang betul ketika kita belajar. Okey, agar kita ni kita sekarang kita faham, kita ni dah tak berapa nak pandai, kan. Bila belajar janganlah menjadi semakin tak pandai, begitu. Bila belajar, mudah-mudahan kita menjadi orang yang semakin bertambah ilmunya, semakin yakin dengan pengamalan dalam agama kita, semakin tahu tentang sumber agama kita, dia begitu keadaannya. Jangan menjadikan diri kita mengikut orang yang tak sepatutnya kita ikut. Orang yang jahil tadilah, yang tadi ramai katakan, banyak orang jahil tapi dimuliakan. Okey. Sehingga kalau orang jahil ni dimuliakan, bila dia baca Al-Quran, dia salah tafsir Al-Quran dan tafsir hadis tu dengan keadaan yang silap, kita boleh dengan mudah mengikut. Jadi ini perkara yang bahaya yang perlu kita ambil perhatian. Yang merupakan tanda-tanda hari kiamat Nabi SAW sebutkan itu tadi. Seterusnya, kita pergi kepada tanda hari kiamat yang ketiga. Okey, Nabi kata apa? Arak itu akan diminum. Okey, arak tu orang minum arak macam tak ada apa-apa dah sekarang. Tak ada apa-apa lah, minum je lah. Okey, minum arak, tak ada apa-apa. Kemudian wayasharu zina. Yang keempat Nabi sebutkan, zina itu dia zahir. Okay, zina itu pun juga macam dah tak ada apa-apa dah. Sebagaimana arak tadi. Orang minum arak depan kita, tak ada rasa malu dah. Kan? Sama juga zina pada hari ini. Orang buat zina, dia boleh buat di depan halayak ramai. Dan kita pula akan nampak perbuatan zina tu berada di mana-mana. Kita jangan cakap dekat luar rumah lah. Dalam rumah sendiri dah. Contohnya dalam kaca TV kita. Kan? Di TV ni kita boleh nampak perzinahan, kita boleh nampak orang bercungguan, kan? Kita boleh nampak orang berpelukan. Yang mana itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjebakkan pada zina, yang mendekatkan kepada zina. Kita nampak perbuatan-perbuatan itu di hadapan mata kita dan ia juga ditonton oleh anak-anak kita. Perkara ini dah macam dah tak ada apa-apa. Biasalah orang peluk-peluk kat TV. Macam tu kan. Biasalah. Kan orang buat scene romantik-romantik kat TV. Peluk sana, peluk sini. Padahal itu adalah perkara yang haram. Perkara haram tersebut menjadi hal yang dah tak ada apa-apa dah. Dan kita tengok dah macam dah season lah kalau orang kita kata benda dah season dah Zazah, tak ada apa-apa dah. Dia peluk-peluk apa peduli? Okey apa peluk? Dia dah jadi okey. Benda yang sebenarnya tak okey, yang perkara haram, kita nampak hari-hari kan sekarang. Akhirnya ia menjadi perkara yang okey. Hal ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Perkara itu dia zahir,
Orang pun dah tak malu nak buat depan kita, depan kamera, orang dah tak malu dah. Semua ini dipertontonkan. Bahkan orang bangga nak tunjukkan aku peluk kekasih aku gitu kan. Aku cium kekasih aku ni, aku buat ni kan. Nampak aku tengok, aku tunjukkan. Orang bangga dengan dosa mereka. Dan ini tanda hari kiamat. Seterusnya Nabi kata apa? Wa yakillar rijal wa taksurar nisa. Lelaki, bilangan kaum lelaki menjadi sedikit dan bilangan kaum wanita menjadi ramai. Ini antara tanda-tanda hari kiamat yang Nabi SAW sebutkan. Dan Nabi juga memberikan perumpamaannya di situ hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Sehingga 50 orang wanita diuruskan ataupun dipimpin oleh seorang lelaki. Bilangannya macam gitulah yang Nabi nak tunjukkan kepada kita contohnya. Macam mana, apakah yang dimaksudkan dengan ramai ramai wanita, kurangnya lelaki. Contohnya dalam satu keadaan kita akan nampak nanti ramai wanita di sebuah tempat dan bilangan lelaki itu sedikit. Contoh macam mana? Contoh bila? Contohnya bila dan di mana? Kita nampak macam ni lah. Kalau kita ada forum ke, kalau ada kuliah ke apa kan, orang perempuan akan lebih ramai daripada orang lelaki. Dia macam gitu. Contohnya saya nak bagilah. Kalau kita selalu kan saya selalu risau tau kalau nak bagi forum ada yang menggabungkan lelaki dengan perempuan kan. Saya selalu akan kata kepada ustaz yang mengendalikan, kalau boleh biarlah orang perempuan dekat depan saya. Nanti ayat yang biasa asatizah ni kata pada saya, "Ustazah jangan risau Ustazah. Biasanya orang perempuan memang lagi banyak daripada orang lelaki." Macam itu ayat dia. Kan? Ustazah jangan risau Ustazah. Orang perempuan memang biasa all out. Orang perempuan akan lagi ramai. Kita kalau tak orang perempuan ramai-ramai depan Ustazah. Macam itu. Tanya, pakcik-pakcik kita dekat tepi ya sebab bilangan orang sikit je. Boleh kira. Memang betul. Kita pergi pada mana ceramah, kan? Bila kita bagi ceramah ni, memang nanti kan, pakcik-pakcik sikit je. Bukan kita kata tak ramai lah. Kalau ramai pun, bilangan wanita akan lebih ramai daripada orang lelaki. Biasanya begitu. Okay? Biasanya begitu. So, kita nampak di sinilah benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Semua tanda-tanda ini sudah ada di sekitar kita pada hari ini. Jadi, berbalik kepada apa yang Nabi SAW sebutkan tu tadi. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, nescaya kalian akan jadi orang yang banyak menangis dan sedikit ketawanya. Kerana apa? Tanda-tanda hari kiamat itu memang sudah ada di sekitar kita. Kan kita nak nampak jelas semua ni daripada tanda yang pertama, ilmu yang diangkat iaitu ilmu yang hilang, kemudian kejahilan yang ada di mana-mana, seterusnya arak, kita nampak arak diminum oleh siapa saja, orang semua suka, bahkan orang nak rasa arak tu macam mana sampai sanggup buat arak yang bedek-bedek, arak bedek-bedek dia bukan marak Ustazah tapi dia macam je. Sampai begitu sekali kita ni, nak merasa benda yang haram. Sampai begitu sekali. Kita kalau tahu hal itu Allah larang, dah sudahlah. Tak payahlah kita nak rasa. Betul tak? Taklah sampai kita nak buat sampai jadikan ia jadi boleh minum kan, buat satu nama kisah itu terpulanglah kepada diri masing-masing. Terpulang. Cuma kalau kita nak menjaga rasa warak kita, warak tu maksudnya rasa menjaga diri kita kan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu untuk kita nak makan daging yang seumpama rasanya macam babi, contoh macam tu kan. Tak perlu kita nak minum air yang rasanya seumpama macam arak, kerana kita nak jaga rasa warak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaupun benda tu kata boleh minum dan sebagainya, tak apalah, siapa nak minum, minumlah. Macam tu kan? Saya rasa gitulah. Siapa nak minum, minumlah. Namun kita ni yang nak menjaga diri kita agar tidak dekat dengan perkara-perkara yang haram, lebih baik kita elakkan. Lebih baik kita elakkan. Sama macam zina, kita nampak benda tu simple, sikit je kan. Setakat peluk takkanlah tak boleh. Macam tu kan. Setakat orang tengok orang peluk-peluk kat TV takkanlah tak boleh. Ustazah, alah benda tak load pun macam tu kan. Bendanya simple. Kita nampak benda begitu. Tetapi kerana kita nak menjaga takwa kita, warak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan menjaga rasa
cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dah benda itu haram, dah perkara itu Allah ingatkan, jangan dekat. Bermakna janganlah. Okey, jangan. Walaupun ia simple, walaupun kita rasa benda tak ada apa-apa. Kalau ia boleh mendekatkan kita kepada perbuatan zina, sehingga kita rasa ia menjadi sesuatu yang tak mendatangkan rasa dosa pada diri kita bila melihat, ini merupakan permulaan kepada kita untuk melangkahkan ataupun menjebakkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan zina. Jadi lebih baik kita elakkan. Okey, tutup. Selama mana kita boleh tutup ruang-ruang yang membawa kita kepada perzinahan, tutup. Jangan buka. Sikit pun jangan. Kerana kita nak jaga, diri kita daripada terjebak, dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT itu tadi. Yang seterusnya, kita nampak tadi kan, banyak, banyaknya wanita, banyak, kurangnya lelaki. Ini juga hal-hal yang perlu kita, jaga, bukan jaga apalah, menjadi peringatan bahawa kiamat itu sudah dekat. Dalam keadaan kiamat itu sudah dekat, jaga amal soleh kita, jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan belajar ilmu agama, kan, supaya hati kita ini hidup, supaya kita ingat tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya hiduplah hati kita ini, walaupun saat-saat kita dipanggil oleh kematian. Begitu. Okey, wallahu a'lam bishawab. Itu sahaja muslimah perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, agar kita dapat terus-terusan menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira di mana jua kita berada. Okey muslimah, saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.